Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita nak buka kitab barulah. Tajuk kitab ke Isra' Mi'raj ni. Isra' Mi'raj terpesona di Suratul Muntaha, hikmah dan kisah perjalanan Nabi dalam Isra' dan Mi'raj. Karangan Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki, penterjemah Puteri Maisarah Tamar, Dr. Muhammad Amar Adli. Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki lah dah. Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki dah. Jadi kita nak baca cerita dia panjang, hadis dia ada 15 berapa pandai kurang hadis. Dia bahan riwayat ni hadis ke ya ada 15 dah. Kita tak baca hadis lah. Pasal hadis tu sangat panjang. Dan pengejar itu kita wajib dengar lah ustaz-ustaz duk ceramah semua dah tentang hadis-hadis tu dah. Cuma ada hak kuat dan lemah tu biasa lah dah. Ada riwayat yang lemah, ada yang penyokong, ada bertukar takil lah. Ada langit pertama, hadis ni langit pertama, kedua tukar takil lah, jumpa Nabi mana macam-macam lah. Ada hak yang kira yang terjih hak mana lebih kuat gitulah berbahasa dia dah. Cuma ni kita tak baca hak tu, kita pergi tengah-tengah kitab dia lah. Nah, iaitu perbahasa kita nak bicara ni, apakah Isra' Mi'raj ni terjadi dalam keadaan sedar ataupun tidur dah. Okay, para salafus salih telah berbeza pendapat tentang hal ini sesuai dengan perbezaan riwayat-riwayat ada. Majoriti muhaddisin, fuqaha dan mutakallimin. Orang ni lah jenis ilmu akidah style Asy'ariyah ke apa ni, mutakallimin berpendapat bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj terjadi sesudah kenabian. Lepas Nabi jadi Nabi dia. Dalam satu malam, dalam keadaan sedar dengan jasad dan ruh. Sedar, jasad dan ruh berketidur dah. Pendapat ini telah dikuatkan dengan beberapa hadis sahih. Kita tidak sepantasnya berpaling dari hadis-hadis itu kerana dalamnya tidak terdapat sesuatu yang tidak logik sehingga perlu untuk ditakwilkan. Ada masalah, ada perbezaan pendapat ulama. Ada setengah ulama kata siapa telah Isra' dengan jasad tubuh Nabi ni, Isra' daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ada kata kafir, ada kata khilaf lagi dia. Ada kata kafir tolak tu sebabnya tertera dalam Quran ada sebut dia. Ada setengah kata ia boleh takwil lagi, wallahu a'lam lah. Yang pentingnya waktu tak boleh tolak sepatutnya lah. Hak Mi'raj ni teh sikit. Teh sikit lah. Ada hak pendapat boleh lah kita kata khilaf tu. Hak ni tak boleh kata khilaf. Khilaf tidak muktabar lah. Hak kata Isra' ni daripada jasad dan roh. Tapi sini dia kata sebenarnya keadaan sebenarnya majoriti lah ulama ni jumhur seolah hampir ijma' iaitu katanya daripada Isra' tu memang jasad dan tubuh. Lepas tu Mi'raj pun jasad dengan ruh juga lah. Tubuh dengan ruh juga, jasad dengan ruh juga. Itu pendapat majoriti lah kira lah. Pendapat ini telah dikuatkan dengan beberapa hadis yang sahih. Kita tidak sepantasnya berpaling dari hadis-hadis itu kerana di dalamnya tidak terdapat sesuatu yang tidak logik sehingga perlu untuk ditakwil-takwilkan. Logik apa tak logik nah? Orang hak mikir tak logik ni mikir. Ya adalah Rashid itu kepada setengah perbahasa ulama dah. Ya telajuk nak menentang khurafat ni dah sekali banyak sangat ada takwil dah. Dia tak logik dah. Kerana dia telajuk nak marah kepada benda-benda khurafat ni nak. Harus kita akuilah memang benar bahawa dalam riwayat-riwayat lain terdapat hal-hal yang berselisihan dengan pendapat di atas. Kerana sebahagian ulama ada yang berpendapat bahawa kedua-dua peristiwa itu terjadi sebanyak 2 kali. Ada hak kata 2 kali. Ada hak kata sekali dalam keadaan tidur. Sebagai pendahulu ada persiapan. Dan sekali lagi dalam keadaan sedar. Ada hadis yang nampak macam itulah tak. Hal ini sama dengan awal penurunannya wahyu lah. Ada kan turun wahyu tu ada Nabi dalam tidur dulu dah. Ada Nabi jumpa gitulah macam-macam. Jumpa dulu lepas tidur dah. Ibn Maisarah seorang tabi'in senior dan lainnya telah menyebutkan bahawa kedua-dua peristiwa itu terjadi dalam keadaan tidur. Ada dah tabi'in senior ni. Ibn Maisarah, kedua peristiwa itu Isra' Mi'raj ni dalam keadaan tidur. Mereka telah menyatukan antara hadis pendapat pertama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Dengan demikian peristiwa itu terjadi sebanyak 2 kali. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Muhlib, pensyarah Sahih Bukhari. Syarah Sahih Bukhari ada nama Muhlib dah. Abu Nasr bin Al-Qushairi. Sebelum mereka iaitu Abu Sa'id, yang mana beliau ungkapkan dalam Syaraful Mustafa. Kitab dia lah. Beliau berkata Nabi SAW telah diperjalankan beberapa kali. Di antaranya terjadi dalam keadaan sedar dan ada juga dalam keadaan tidur.
As-Sahili menceritakannya dari Ibn al-Arabi dah. Ibn al-Arabi mana ni? Hak Sufi ke Ibn Arabi? Ibn Arabi tu ni. Ibn al-Arabi, hak Sufi ni. Ulama-ulama yang berpendapat seperti di atas mengatakan bahawa boleh sahaja peristiwa Isra' Mi'raj terjadi sebelum kenabian. Hal ini berdasarkan perkataan Syarih dalam riwayatnya dari Anas, peristiwa itu terjadi sebelum baginda menerima wahyu. Ada kata gitu dah. Tapi membak semaya dah. Akan tapi pendapat ini tidak boleh terima oleh Al-Khattabi, Ibn Hazm, Abdul Haq, Al-Qadi'iyah dan Nawawi dia. Ulama besar, ulama hadis apa ni? Tak terima belaka dah. Imam Nawawi mengatakan dalam riwayat Syarih, iaitu riwayat tentang hal ini, terdapat waham yang dimungkiri oleh para ulama. Riwayat Syarih, kata Syarih pendapat gini-gini tu, walaupun dia ulama besar, tabi'in besar, sedang mana pun dia riwayat perawi antara dia dengan orang kedua dengan Syarih ni ada masalah dia. Salah satunya perkataannya sebelum baginda menerima wahyu dah. Ini ialah sebuah kesalahan dah, kesilapan dah. Dia kadang-kadang perawi tu okey dah, kadang-kadang ada waham, ada kesalahan. Nah, ada perawi hak kedua-kedua tu masalah dah, salah sebut dah. Para ulama sepakat bahawa solat yang 5 waktu diwajibkan pada malam Isra' dan Mi'raj dan Isra'. Jadi bagaimana mungkin sebelum Nabi SAW menerima wahyu? Macam mana tu dia kata kaedah. Ya ada kaedah apa panggil? Dirayah, riwayah di dirayah ni. Ni kaedah dirayah ni, kaedah kritik mata hadis ni. Jadi kadang-kadang mata hadis tu kesilapan dikesan dengan cara-cara gini lah. Macam mana nak kata sebelum ke Nabi yang sebenarnya cerita pasal semaya dah. Cakap semaya lalu ke? Tak ada cakap akidah ke apa tu, cakap semaya lalu pelik juga. Para ulama di atas mengatakan bahawa Syarih telah meriwayatkan hadis secara tersendiri. Namun dakwaan seperti ini perlu ditinjau kembali. Ada orang kata dia ni riwayat dia je silap dah. Hal lain dah. Kerana Katsir bin Khunas juga telah meriwayatkan dari Anas sebagaimana dikeluarkan oleh Sa'id bin Yahya bin Sa'id Al-Muawi dalam kitab Al-Maghazi. Maknanya sama dah. Ada soal lagi lah penyokong yang bukan Syarih saja. Orang kata Syarih saja dah. Tiba ada Katsir bin Khunas. Gitu juga dia riwayat dia. Jadi dua orang lah. Soalan penyokong lah dah. Kitab Al-Maghazi. Sebagai ulama mutaakhirin mengatakan bahawa peristiwa Isra' terjadi dalam satu malam. Dan Mi'raj terjadi pada satu malam. Gitu. Isra' semalam suku dah. Mi'raj malam suku dah. Pendapat ini berdasarkan hadis Anas dari riwayat Syarih tanpa menyebutkan peristiwa Isra'. Begitu juga yang terdapat pada hadis Malik bin Sa'sa'ah. Akan tetapi hadis itu bukan bererti kedua-dua peristiwa itu terjadi berulang kali. Kadang-kadang hadis nampak macam berlainan pun sebenarnya. Cerita benda sama dia. Banyak hadis kita sebenarnya. Banyak hadis ni yang cerita benda sama, kadang-kadang perawi tu bercanggah sikit, beza-beza tu sebenarnya sokong menyokong lah. Ada benda yang salah sini, ada kurang sini. Ada kemungkinan sebahagian perawi hadis telah menyebutkan apa yang belum disebutkan oleh perawi-perawi lain sebagaimana akan kita jelaskan. Ada hadis ni kurang sini, orang lain je tapung gitulah. Sebagai ulama ada yang berpendapat bahawa peristiwa Isra' terjadi dalam keadaan sedar, sedangkan Mi'raj dalam keadaan tidur. Ada riwayat gitulah. Atau yang menjadi perselisihan adalah tentang Mi'raj, bukannya tentang Isra'. Apakah terjadi dalam keadaan sedar atau tidur? Jadi dia berkata tak ada khilaf hak Isra' tu, Mi'raj hak khilaf dia. Oleh kerana itu ketika Nabi SAW memberitahu tentang peristiwa itu, mereka mendustakan peristiwa Isra'. Mereka mengatakan bahawa itu mustahil terjadi. Jadi orang kafir dia menganyi Isra' bukan Mi'raj. Sedangkan tentang peristiwa Mi'raj, mereka tidaklah mendustakannya dan juga tidak membantahnya. Tak jauh pun Mi'raj ni naik ke langit dan mendak jauh ke Isra'. Pasal Isra' ni jauh daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa beribu-ribu kilometer. Jadi dia kata pelik ni semalam ni siapa dah. Jadi mereka bantah ni dah. Yang tak sebut pasal Mi'raj nak. Mi'raj ni ke langit lagi tak logik. Ataupun mereka kata mungkin Nabi ayat masa pasal perkara tu dalam keadaan mimpi. Gitulah. Tapi hak ni Nabi ayat tubuh. Nabi tidak menafikan. Kerana Allah SWT juga telah sudah berfirman, Maha Suci Allah. Subhanallazi asra bi'abdihi dalam minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Surah Isra ayat 1 tu. Maha Suci Allah SWT telah memperjalankan hamba-Nya pada malam hari dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Kalau seandainya Mi'raj terjadi dalam keadaan sedar, tentulah lebih pasti disebutkan. Ini itulah. Jadi ini kata setengah ulama kata tak boleh tolak ni sebabnya Al-Quran ni boleh jadi kafir. Ni setengah ulama kata sebab apa?
Allah kata subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Jadi memperjalankan betul terang dah. Bukan mimpi, memperjalankan terus ni lah. Jadi nak kata takwil ayat tu jadi maksud mimpi jauh sangat lah dah. Kalau seandainya Mi'raj terjadi dalam keadaan sedar, tentulah disebutkan dalam ayat Quran, ayat Quran tak sebut dah. Oleh sebab itu setengah ulama kata tolak Isra' tu boleh jadi kafir, Mi'raj tak jadi kafir dah. Gitulah. Ada setengah kata tak kafir dua-dua, wallahu a'lam. Kerana peristiwa tersebut tidak disebutkan dalam ayat di atas, walaupun perihalnya lebih menakjubkan lah. Kalau kira Mi'raj lebih menakjubkan. Dan jarang berlaku dibandingkan Isra'. Isra' tu atas dunia lagi dah. Mi'raj ni atas langit berat lagi dah. Maka ganjil lagi. Maka itu menunjukkan bahawa peristiwa tersebut terjadi dalam tidur, yang kata. Sedangkan Isra', kalau seandainya terjadi dalam tidur, tentulah kaum Quraisy tidak akan mendustakannya. Kerana hal seperti itu boleh saja terjadi. Jadi Isra' ni orang kafir ingkar sebab Nabi kata dalam keadaan jagalah dah, keadaan sedar. Kalau Isra' tu dalam keadaan tidur, tak ada orang kafir dok menganyi lah, tak ada lawai dak, tidak buat menganyi lawai mungkin. Kata macam-macam ke Nabi dah. Sebab Nabi dok cerita dia dalam keadaan jagalah. Jadi dalam keadaan sedar, jasad dan roh dia, bukan dalam keadaan roh, jasad dan roh dia pergi ke Masjidil Aqsa dah, yang Masjidil Haram. Apa-apa pun dikata mengelaknya tak setawi lah. Terkira pendapat majoriti ulama ni bukan sahaja Isra', Mi'raj pun juga dengan jasad dan roh. Okey, yang keempatnya, apakah Isra' dan Mi'raj terjadi pada satu malam yang sama? Ada yang mengatakan bahawa peristiwa Isra' terjadi sebanyak 2 kali dalam keadaan sedar. Pertama, Nabi SAW kembali dari Baitul Muqaddis ataupun Baitul Muqaddis ni, Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Muqaddis ni tak boleh tak boleh sebut Baitul Muqaddis ni, salah ni. Tak boleh terjemah gitu ni. Baitul Maqdis ni. Nabi SAW kembali dari Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas pada pagi harinya. Baginda memberitahu kepada kaum Quraisy tentang apa yang telah baginda alami. Jadi 2 kali dalam keadaan sedar katanya. Satu malam sama, satu malam sama. Kau kan? Ini kata 2 kali dalam keadaan sedar. Pertama, Nabi SAW kembali dari Baitul Maqdis. Pada pagi harinya, baginda beritahu kepada kaum Quraisy tentang apa yang telah baginda alami. Kedua, Nabi SAW diperjalankan ke Baitul Maqdis. Kemudian baginda diperjalankan ke langit sampai kepada akhir dari perjalanannya. Kedua peristiwa ini tidak dibantah oleh kaum Quraisy. Kerana perihal ini sama saja dengan ungkapan Nabi SAW. Yang mengatakan bahawa seorang malaikat mendatanginya dari langit dengan kecepatan yang melebihi kedipan mata. Mereka berkeyakinan bahawa itu mustahil terjadi meskipun terdapat bukti nyata atas kebenarannya. Mereka tetap saja berkeras kepala dan terus mendustakan Nabi lah. Berbeza hanya dengan pemberitahuan Nabi SAW akan perjalanannya ke Baitul Maqdis dalam satu malam. Mereka mendustainya sehingga pada akhirnya mereka meminta kepada Nabi SAW supaya menggambarkan kepada mereka bentuk Baitul Maqdis kerana kaum Quraisy telah mengetahui bagaimana bentuk bangunannya sementara Nabi SAW belum pernah melihat sebelumnya lagi. Dan Nabi tak pernah pergi pun lagi dah sebelum tu lah. Dalam Isra' mereka masih dapat membenarkan peristiwa ini berbeza dengan Mi'raj. Tentang terjadinya peristiwa Mi'raj setelah Isra' dikuatkan oleh riwayat sabit. Ada kata Mi'raj ni suku dah. Setelah Isra' tu suku dah. Dikuatkan oleh riwayat sabit dari Anas dalam Sahih Muslim. Burak didatang kepadaku lalu aku menungganginya sehingga aku sampai ke Baitul Maqdis. Kemudian kami dinaikkan ke langit dunia. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri dalam kitab Ibnu Ishaq disebutkan, setelah aku selesai melakukan apa yang semestinya aku lakukan di Baitul Maqdis, aku pun dinaikkan ke langit. Dalam awal hadis Malik, cuma ni kita nak sebut sikit, Ibnu Ishaq ni ada riwayat yang pelik dia lah. Dia tidur di rumah Ummah Hanik tu dah. Cerita seolah Nabi ada cinta dengan Ummah Hanik dan tarik kain nampak perut, berlepak perut Nabi lah, macam-macam dia. Riwayat tu pelik lah, seolah menghina Nabi lah. Riwayat Ibnu Ishaq lah. Orang lain tak ada cerita gitu lah. Dalam awal hadis Malik bin Sa'sa'ah disebutkan bahawa Nabi SAW mencerita kepada mereka tentang malam saat baginda diperjalankan. Lalu baginda menyebutkan hadis dengan lengkap. Meskipun baginda tidak menyebutkan Isra' ke Baitul Maqdis, namun baginda telah menyinggungnya dan menegaskannya dalam riwayatnya. Inilah riwayat terpercaya. Jadi Nabi cerita tu tak cerita pasal Mi'raj, tak cerita pasal Isra'. Dia kata begitulah hadis tu dia. Ulama yang berpendapat bahawa Isra' terjadi secara tersendiri berhujah dengan hadis yang dikeluarkan oleh Bazzar dan At-Tabrani serta disahihkan oleh Al-Bahaqi dalam Dalail Nubuwah dari hadis
Syaddad bin Aus. Beliau berkata, kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana caranya kamu diperjalankan? Nabi SAW menjawab, setelah aku selesai salat malam di Mekah, tiba-tiba Jibril mendatangiku dengan membawa seekor binatang tunggangan. Salat malam di Mekah. Di Masjidil Haram ke mana Mekah ni? Kemudian dia pergi bersamaku. Di tengah jalan kami bertemu dengan rombongan kaum Quraisy. Di mana-mana ni. Ada setengah orang yang membenarkan riwayat Ibn Ishaq ni. Di Mekah ni, dari rumah Muhammad ni lah. Kot loteng atas dia. Tebuk kot lubang atas dia. Tapi kita sebenarnya Nabi buat kepek dekat. Nabi ada anak. Walaupun Khadijah mati meninggal, anak kecil je ramai. Anak tino dia apa lagi dia. Tiba-tiba dia pergi rumah bini orang dah. Rumah bini orang tu, rumah Hanik tu nikah dah dengan musuh Nabi ketak dia. Jadi tak pernah sabar pula dah. Macam mana Nabi boleh tidur rumah Hanik pula dah. Lepas tu kes sebut Mekah ni bermaksud nak membenarkan riwayat Ibn Ishaq tu Mekah tu rumah Hanik lah. Setengah ulama tu saya sangat ke Ibn Ishaq dah. Nak saya tak apa, janganlah benda yang nampak bercanggah pun nak bela lagi dah. Nabi SAW bersabda, kemudian aku mendatangi para sahabatku sebelum subuh di Mekah ni. Dalam hadis Ummah Hanik dari Ibn Ishaq. Ni lah hadis Ummah Hanik ni. Ibn Ishaq ni lah. Dan Abu Ya'la juga disebutkan seperti apa yang terdapat dalam hadis Abu Sa'id. Jika ternyata Mi'raj terjadi dalam keadaan tidur berdasarkan zahir riwayat syar'i dari Anas, maka itu berarti bahawa peristiwa Isra' terjadi sebanyak 2 kali. Nak betul juga hadis kata pasal tidur dia. Sekali terjadi secara sendiri sebagai persiapan dan pendahuluan, dan sekali lagi dalam keadaan sedar yang terjadi secara bersamaan dengan Mi'raj. So Isra' saja. Kedua ni ada Mi'raj, Isra' Mi'raj. Adapun tentang terjadinya kedua-dua peristiwa itu sebelum kenabian tidak boleh terima. Semua hak kita pasalkan sebelum Nabi tak boleh terima berlaku lah. Tak logik. Bukan semata-mata hadis ya. Terima berlaku. Hadis-hadis ada penyakit terutama. Sekali hak pelik-pelik dah. Nampak zahir ayat yang bercanggah. Dirayah penting juga ni. Ngaji hadis ni bab dirayah. Bukan riwayat saja dah. Dirayah pun kena penting dah. Setengah ulama tu dia tak tengok riwayah saja dah. Contohnya hadis Hasan. Pemuda syurga, ketua pemuda syurga dah. Macam ketua UMNO, ketua pemuda PAH pula dah. Sedangkan syurga ni umur Ismail belakang tak? Tak ada dah umur. Kalau kira Hasan Husin ni mati tua dah juga dah. Bukan mati umur 20, 30 dah. 50 gitu dah. Jadi mati tua dah, adakah dia mati ketua pemuda syurga? Pelik dah. Sedangkan umur sama 40 lebih kurang gitu. Umur 35 gitulah. Jadi pemuda dari syurga ni umur sama 35 lebih kurang dah. Jadi tak ada pemuda ketua pun dah. Orang tua ke orang muda, orang semua sama dah. Budak kecil pun tak ada dah. Umur budak kecil ni. Walaupun mati kecil, ya dia masuk syurga ni jadi sama umur dia dah. Jadi gitu keadaannya. Tidak betul. Imam Abu Syamah berpendapat bahawa Mi'raj terjadi berulang kali. Dia kata Isra' tersekali, Mi'raj berulang kali. Pendapatnya didasarkan pada riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Bazzar dan Sa'id bin Mansur dari jalan Abu Imran Al-Jawni dari Anas. Nabi SAW berkata, ketika aku sedang duduk-duduk, tiba-tiba aku ditangi oleh Jibril. Ia bersandar di pundakku. Kami menghampiri sebatang pohon yang di atasnya terdapat seperti 2 sarang burung. Aku duduk di salah satunya dan Jibril duduk di salah satunya lagi. Hadis dalam riwayat itu juga disebutkan, lalu pintu langit dibukakan untukku. Aku melihat cahaya yang amat mengagumkan. Cahaya itu bagaikan rak-rak terbuat dari permata dan batu mulia. Perawi hadis ini boleh dipercayai kecuali Daruqutni. Beliau mempunyai ilat yang menyebabkan hadisnya mursal. Kesimpulannya itu adalah kisah yang lain. Secara zahir terjadi di Madinah bukan setelah terjadi peristiwa yang sama. Jadi Mi'raj itu daripada Madinah bukan daripada Mekah. Yang tidak boleh terima adalah terjadinya peristiwa Mi'raj berulang kali. Pula dah ni. Yang paling aneh adalah apa yang dikatakan oleh Ibn Abdul Salam dan tafsirnya Isra' terjadi dalam keadaan sedar dan tidur. Pelik ni. Ada juga ulama kecil gitu. Ibn Abdul Salam ni orang hebat ni. Izzuddin Ibn Abdul Salam ni dah. Sultan al-Ulama ni. Dia katanya si Isra' ni terjadi dalam keadaan sedar dan tidur. Dua-dua. Terjadi di Mekah dan Madinah. Apabila beliau bermaksud mengkhususkan peristiwa Isra' yang terjadi di Madinah dalam keadaan tidur, berarti ucapan tidak terarah. Ulama besar kritik ni. Syekh Muhammad Ali bin Maliki ni macam kritik lah pendapat Izzuddin Ibn Abdul Salam ni. Ulama hebat apa kadang ada berfelik dia. Kita semata-mata jumpa dari kitab ni tak boleh juga tak. Berfelik berpakai kan.
Isra' terjadi bersamaan dengan Mi'raj di kota Mekah dalam keadaan tidur dan Mi'raj di kota Madinah dalam keadaan tidur. Maka sudah semestinya ucapannya itu ditambahi dengan kata-kata Isra' terjadi dalam tidur, terulang kembali di kota Madinah. Sepatutnya kata gitu dah. Jadi pelik lah. Itu kira pakai hak biasa dah. Kita ngaji biasa ni. Itu dalam keadaan jaga dan dalam keadaan apa? Jasad dan ruh. Makna kata usriya diperjalankan. Kata usriya diambil dari kata sara yang berarti berjalan di malam hari. Ini adalah pendapat majoriti ulama ni. Imam Al-Hafi berkata kata usriya berarti berjalan di malam hari, sedangkan sara adalah berjalan di siang hari. Usriya jalan di malam hari. Ada yang mengatakan arti dari kata usriya adalah berjalan mulai dari awal malam hari. Kata sara berarti berjalan di akhir malam. Jadi maksud dengan firman Allah SWT perjalankan hamba-Nya adalah menjadikan burak berjalan bersama Muhammad SAW. Sebagaimana dikatakan aku menghabiskan ini, artinya aku menjadikannya habis. Maf'ulun bih dihilangkan untuk menunjukkan konteks kalimah. Kerana dimasukkan adalah menyebutkan sarana yang dipakai untuk perjalanan itu burak. Jadi burak tu adalah kenderaan lah. Jadi bukan ruh. Kalau hak cerita setengah golongan itu, dia kata ruh tu. Jadi ada golongan sesat lah. Kita bicara buku sebelum buku kita ni tak? New Age ni lah. Gerakan New Age ni. Jadi ada pok dia kata ruh ni. Ada orang nama Islam Masih ke ajaran sesat New Age ni, dia kata hujah ni lah. Tapi orang jawab pula, ulama jawab pula, masalahnya kalau dia ruh, apa perlu kepada buraknya? Ruh ni lah tak perlu kepada burak-burak tak. Dia pakai tergebel mari tanpa perlu pada burak pun. Ni naik burak pula. Ada pun yang dimasukkan dengan firman Allah SWT, hamba-Nya adalah Muhammad SAW, sedangkan kata ganti pada Allah SWT dan pengidafannya, penyandarannya untuk menunjukkan suatu penghormatan. Jadi hamba Allah Ta'ala tu bukan jadi hina, jadi mulia saja. Firman-Nya suatu malai adalah zarf. Bagi kata Isra' ia berfungsi sebagai penegas. Malai ni zarf zaman masa dia. Dan menghilangkan keraguan-raguan tentang pemaknaan secara majas. Memang malai sungguh, bukan majah ni. Kerana kata Isra' juga dipakai untuk yang menunjukkan perjalanan di siang hari dia. Isra' ni kadang maksud siang hari. Ada yang mengatakan itu menunjukkan suatu isyarat bahawa peristiwa itu terjadi sebahagian malam, bukan di semua malam ni. Orang Arab berkata sara fulanun lailan, itu apabila ia berjalan di sebahagian malam. Sedangkan kata sara lailatan berarti apabila ia berjalan di keseluruhan malam. Tidak boleh dikatakan asra lailan apabila perjalanannya terjadi di tengah-tengah malam. Sedangkan apabila terjadi di awal malam dikatakan adlaja. Oleh kerana itu, kita menemuinya dalam firman Allah SWT tentang kisah Nabi Musa dan Bani Israel, maka berjalanlah kamu dengan membawa hamba-hambaku pada malam hari. Maksudnya dari pertengahan malam. Apakah peristiwa Isra' terjadi berulang kali? Al-Hafiz Ibn Hajar berkata, penulis buku Al-Hadyu juga mengingkari pendapat orang yang mengatakan bahawa peristiwa Isra' terjadi berulang kali. Pengingkarannya itu beliau landaskan kepada tidak mungkinan terjadinya pengulangan pada kalimah, lalu diwajibkan padanya 50 waktu solat dan baginda pun minta keringanan. Ini cara ulama dipanggil bahas dirayah dia. Bukan riwayah sanak saja, dirayah. Kita 50 waktu solat, berapa kali nak ayat pasal maya 50 kali waktu solat ni tak? Minta keringanan sampai akhir cerita. Adanya pendapat yang mengatakan bahawa Isra' terjadi berulang kali berarti masuk dari firman Allah SWT. Aku telah memberikan kewajipan-kewajipanku dan aku memberikan keringanan pada hamba-Ku. Adalah kewajipan yang 50 terjadi setelah keringanan terwujud. Kemudian terjadi keringanan dan jawapan atas permintaan. Lalu firman Allah SWT maksud, aku telah memberikan kewajipan-kewajipanku diulang kembali. Walaupun ada yang mengatakan peristiwa Isra' terjadi berulang kali, tapi itu tidak mesti terjadi dalam keadaan sedar. Kemungkinan boleh sahaja peristiwa seperti itu terjadi dalam keadaan tidur. Kemudian terjadi lagi dalam keadaan sedar, sebagaimana dalam kisah kenabian, dan boleh sahaja ru'yah terulang kembali kerana secara kebiasaan tidak tertutup kemungkinan akan terjadi, seperti permintaan dibukakannya pintu langit dan ucapan setiap Nabi. Tak apalah, itu pendapat-pendapat. Kita kiranya sekali dah, tak usah mikir banyak, sekali dah. Pendapat ulama ni kalau baca saja tanpa syarah. Ni pening gitu dah. Bilakah peristiwa Mi'raj terjadi? Tadi Isra' dah cara Mi'raj nak. Para ulama telah berbeza pendapat tentang waktu terjadinya peristiwa Mi'raj. Ada yang mengatakan sebelum kenabian. Inilah pendapat yang syaz, yang ganjil, pelik dah. Kecuali jika peristiwa itu terjadi dalam keadaan tidur.
Sebagaimana diutarakan sebelumnya. Tetap pelik juga. Tidak pun pasal Mi'raj, pasal semaya. Kerana sebelum kenabian. Sedangkan majoriti ulama berpendapat bahawa peristiwa Mi'raj terjadi setelah kenabian lah. Kemudian para ulama berbeza pendapat tentang tahun, bulan dan kejadiannya. Pertama, 1 tahun sebelum hijrah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Sa'ad dan lain-lainnya. Imam Nawawi menguatkan pendapat ini. Imam Nawawi pilih kata setahun sebelum hijrah. Yang kedua, 8 bulan sebelum hijrah. Yang ketiga, 6 bulan sebelum hijrah. Yang keempat, 11 bulan sebelum hijrah. Yang kelima, setahun 2 bulan sebelum hijrah. Yang keenam, setahun 3 bulan sebelum hijrah. Yang ketujuh, setahun 5 bulan sebelum hijrah. Bertepatan pada bulan Syawal atau Ramadan. Berapa dia nak? Dia cash dah. 3 tahun sebelum hijrah. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke-8 dah. 5 tahun sebelum hijrah. Dah. 9 dah. 5 tahun sebelum hijrah. Pendapat ini dirajihkan Al-Qadi Iyad 5 tahun sebelum hijrah. Dan pengikutnya dengan alasan para ulama telah sepakat bahawa Khadijah telah menunaikan salat bersama Nabi SAW setelah salat fardu diwajibkan. Jadi Khadijah mati lepas tu dah. Lepas 5 hijrah. Ni hijrah apa. Gitulah dekat nama. Jadi kalau ya semaya dulu, tak erti lagi semaya. Pendapat dia lah. Qadi Iyad. Para ulama juga sepakat bahawa Khadijah wafat sebelum hijrah. Kemungkinan 3 atau 5 tahun sebelum hijrah. Demikian juga para ulama tidak berbeza pendapat bahawa kewajipan salat fardu terjadi pada malam peristiwa Isra'. Itu sepakat dah. Kesepakatan yang telah disebutkan Qadi Iyad masih harus ditincang kembali dah. Jadi Qadi Iyad ni ulama mazhab Maliki lah. Dan dia syarah Sahih Muslim dulu sebelum Imam Nawawi dah. Imam Nawawi kalau syarah Sahih Muslim pun dia tengok kepada kitab Qadi Iyad ni lah. Dengan alasan seperti berikut. Pertama, Imam Askari menceritakan bahawa Khadijah wafat 7 tahun sebelum hijrah. Ini satu pendapat. Ada yang mengatakan 4 tahun sebelum hijrah. Diriwayatkan dari Ibn Arabi, Khadijah wafat pada tahun terjadinya peristiwa hijrah. Kedua, para ulama berbeza pendapat tentang waktu kewajipan solat. Ada yang mengatakan pada awal kenabian, iaitu 2 rakaat pada pagi hari dan 2 rakaat pada malam hari sahaja. Solat diwajibkan pada malam Isra' adalah solat yang 5 waktu dia. Ada betul semaya dah. Ketiga, hadis Aisyah terdapat dalam Sahih Bukhari tentang awal penciptaan menyebutkan bahawa Aisyah memastikan Khadijah wafat sebelum solat yang 5 waktu diwajibkan. Aisyah sebut tak wajib lagi masa Khadijah mati, tak wajib lagi semaya 5 waktu. Maka maksud dari perkataan orang mengatakan setelah solat diwajibkan adalah solat yang diwajibkan sebelum solat yang 5 waktu sahaja. Bukan solat 5 waktu dah sebelum wajib semaya 5 waktu solat lain lah. Jadi dimasukkan oleh Aisyah dengan perkataannya beliau Khadijah wafat sebelum solat diwajibkan adalah sebelum solat yang 5 waktu dah. Dengan demikian boleh dipastikan bahawa Khadijah wafat sebelum peristiwa Isra' lagi. Keempat, Isra' Mi'raj. Keempat, para ulama masih berselisih pendapat tentang tahun kematian Khadijah. Imam Askari menceritakan dari Az-Zuhri, Khadijah wafat 7 tahun sebelum kenabian. Saya sudah kenabian. 7 tahun sudah kenabian itu maksudnya Capun dia tahu lagi tak? Dia tahu tu baru Nabi hijrah. Maka itu berarti 6 tahun sebelum hijrah. Adapun tentang tempat awal terjadinya peristiwa Isra' Mi'raj telah memerhatikan semua riwayat tentang hal ini, maka dapat kita gabungkan dengan mengatakan. Ni gabung-gabung ni masalah dia. Dia jadi suka menggabungkan walaupun riwayat tu lemah. Tak apalah kita cerita. Pada malam terjadinya peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi SAW tidur di rumah Ummu Hani. Benar juga. Saya benar ke Ibn Ishaq? Pada riwayat dia. Cerita Ummu Hani ni. Orang lain tak ada riwayat pasal Ummu Hani. Nabi tidur di rumah Ummu Hani ni. Hanya riwayat Ibn Ishaq. Tapi muka dia agung ke Ibn Ishaq ni. Tak boleh kritik nasu ke. Pakar juga ya. Jadi gabung-gabung nak berapa juga Ummu Hani ni. Dia terletak di Syu'ab Abu Talib. Pada malam itu atap rumah Nabi SAW, rumah Ummu Hani dikatakan rumah Nabi SAW. Pula dah. Atap rumah Nabi, rumah Ummu Hani dikatakan rumah Nabi SAW. Kerana pada saat itu baginda SAW berada dalamnya ni. Riwayat tu sebut pula rumah Nabi. Rumah Nabi tu maksud rumah Hani. Benar jugalah riwayat Ibn Ishaq tu masalahnya. Kerana pada saat itu baginda sedang berada dalam, dibuka oleh malaikat turun dan membawa Nabi SAW ke Masjidil Haram. Pasal ada riwayat suruh Nabi Isra' Mi'raj dari Masjidil Haram, bukan daripada rumah. Nak suruh gabung ke riwayat tu, yogi konas itu tu dah.
Kemudian malaikat membawanya ke depan pintu masjid dan selanjutnya malaikat mengangkatnya ke atas buraq. Dia kata gitulah. Dia tajuk lah. Senang-senang. Tak satu terima lah. Riwayat kata daripada rumah Muhammad ke apa ni. Apa lah. Padahal lemah tu deh. Dia rayah pelemah keedah pelemah banyak kali kita nak kritik dia. Kenapa tidur rumah hotel lah. Sedekah. Tok lelaki dia tu musuh Nabi. Apa tak saya sebut dalam kitab ni dah. Macam mana je boleh Isra' dia tidur rumah musuh Nabi tu. Netai ke tok lelaki dia. Tidur rumah dia dah. Kalau dia rapat ketemu Ummu Hanif tak masuk Islam dah. Tak lelaki dia masuk Islam. Tapi Ummu Hanif pun masa tu tak masuk Islam dah. Ummu Hanif ni menunglah masuk Islam tu. Masa pembukaan kota Mekah tu tak. Kalah dah Mekah. Kalau nak kira tak. Okey, berapa kalikah dada Nabi SAW dibedah? Dada Nabi SAW juga pernah dibedah ketika kenabian sebagaimana disebutkan oleh Abu Nu'aim dalam Dalail. Masing-masing ada hikmahnya. Pembedahan pertama bertujuan untuk menambahkan kesucian hati sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim dari hadis Anas. Lalu segumpal darah dikeluarkan. Malaikat berkata ini adalah bahagian syaitan terhadap dirimu. Pembedahan ini terjadi pada masa kanak-kanak lagi dia. Tu masa kanak-kanak dia buang darah syaitan boleh masuk dah. Dengan pembedahan itu Nabi SAW tumbuh dengan sempurna serta terlindung dari godaan dan was-was syaitan. Pembedahan yang kedua terjadi ketika kenabian atau pengangkatan Muhammad sebagai Nabi. Ini bertujuan untuk menambah kemuliaannya sehingga baginda boleh menerima wahyu. Keduanya nak jadi angkat sebagai Nabi lah. Dengan hati yang kuat dan suci dia. Pembedahan yang ketiga terjadi ketika hendak naik ke langit. Isra' Mi'raj. Pembedahan ini bertujuan agar Nabi SAW sudah mampan dalam bernajat kepada Allah SWT. Ada kemungkinan pembedahan tersebut bertujuan agar Nabi SAW benar-benar suci sehingga dilakukan 3 kali. Sebagaimana yang dianjurkannya dalam bersuci iaitu dilakukan sebanyak 3 kali. Kalau kita bersuci ambil semayang pun 3 kali. Boleh dah setiap anggota dah. Semua riwayat tentang pembedahan dada, pengeluaran hati dan perihal yang luar biasa lainnya adalah perihal yang wajib diterima tanpa harus memalingkannya dari maknanya yang hakiki. Bukan bedah maksudnya benar ada majaz laga apa tak sah dah. Karut tu. Imam Qurtubi berkata dalam Al-Mufham, tidak ada yang membuat kaitan untuk mengingkari pembedahan dada pada malam Isra' kerana semua perawinya adalah perawi terpercaya dan terkenal. Hadis terkuat dan sahih. Yang ketiga, borak kenderaan para nabi. Dalam menggambarkan bentuk borak Nabi SAW berkata, ia meletakkan kakinya di penghujung penglihatan matanya. Dalam hadis Ibn Mas'ud, apabila berada di atas gunung, kedua belah kakinya naik. Dan apabila turun, kedua belah tangannya naik. Tok kaki naik. Dalam riwayat Ibn Mas'ud dari Al-Waqidi, ia mempunyai 2 sayap. Aku tidak pernah melihat sayap seperti itu pada binatang lainnya. Ini riwayat Al-Waqidi, tapi Waqidi ni tahu sendirilah. Walaupun dia terkenal dari sirah, tapi juga terkenal juga sebagai kazab ni, penipuan. Diriwayatkan daripada As-Sa'labi dengan sanad yang lemah dari Ibn Abbas, dia mempunyai pipi seperti pipi manusia. Bulu leher seperti bulu leher kuda. Pipi seperti pipi manusia, bulu leher seperti bulu leher kuda, kaki seperti kaki unta, kuku dan ekor seperti kuku dan ekor sapi, dadanya tak ubahnya seperti yakub merah. Ni pendapat ni Sa'labi dengan sanad yang lemah lah. Sanad lemah ni. Ni orang lukis borak protein muka protein dia jadi daripada sana dah India Pakistan mana dia keropak terkarut dia muka protein dia comel dah ada sayap dah bubuh atas dinding ke apa terkarut belakang dia. Nak kata lemah boleh tahap palsu nak kira ni nak Sa'labi ni. Ada berpendapat jalannya borak tidak disebut dengan terbang adalah kerana ketika Allah SWT memuliakan hamba atau ciptaannya, dia memberikan kemudahan padanya sehingga ia boleh menempuh jarak yang amat jauh dalam tempoh yang amat singkat. Kata burak diambil dari kata barik yang bererti berkilau atau dari kata al-barq yang bererti kilat. Kerana ia berjalan dengan cepat. Tentang warnanya dalam satu riwayat dikatakan bahawa burak berwarna putih. Ada kemungkinan kata burak tidak mempunyai asal kata atau tidak diambil dari kata lain. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abu Jamrah. Kata tersebut dikhususkan untuk burak sebagai keistimewaan baginya kerana tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahawa ia milik seseorang berbeza dengan binatang-binatang ternak yang lainnya.
Ibn Abu Jamrah juga berkata, sebenarnya Allah SWT berkuasa menaikkan Muhammad tanpa harus menunggangi buruk sekalipun. Akan tapi hal itu adalah untuk menambahkan kehormatan kepada Nabi SAW. Kerana seandainya baginda naik tanpa menunggangi buruk, maka baginda akan kelihatan seperti pejalan kaki. Sementara orang yang berkenderaan lebih terhormat dari pejalan kaki. Ini pendapat ulama dah. Di antara riwayat-riwayat lemah lainnya yang menggambarkan terbentuk buruk adalah riwayat disebutkan oleh Al-Mawardi dari Muqatil. Imam Qurtubi menyebutkannya dalam At-Tazkirah dan dari perawi sebelumnya iaitu As-Sa'labi juga dari jalan Ibnu Qalbi. Masalah pun ada. Dari Abu Salih dari Ibn Abbas beliau berkata, kematian dan kehidupan tak ubahnya dua jasad. Kematian bagaikan domba, setiap yang mencium baunya akan mati. Kehidupan adalah bagaikan kuda jantan yang bertemu dengan kuda betina. Itulah yang telah ditunggangi oleh Jibril dan para nabi. Setiap yang mendapatkan baunya akan hidup. Di antaranya riwayat menyebutkan ketika Buraq mendapat teguran dari Jibril, Buraq meminta maaf kepada Jibril dengan mengatakan bahawa ia telah menyentuh Safra pada hari ini. Safra adalah sebuah patung yang terbuat dari emas yang diletakkan di Kaabah. Ketika Nabi SAW lewat di depan patung itu, baginda berkata, celaka bagi siapa yang menyembahmu. Nabi SAW melarang Zaid bin Harithah menyentuhnya mulai hari itu dan pada Fathu Mekah. Nabi SAW menghancurkannya. Tapi riwayat itu lemah. Rasulullah SAW sampai ke langit dunia. Sabda Nabi SAW, Jibril berangkat bersamaku. Dan dalam riwayat lain disebutkan, aku berangkat bersama Jibril. Lebih kurang dah. Kedua-dua ungkapan Nabi SAW ini mempunyai makna yang sama sahaja. Kecuali bagi orang yang beranggapan bahawa riwayat kedua mengisyaratkan bahawa Nabi SAW tidak memerlukan malaikat Jibril dalam mengadakan perjalanan ke langit. Kebanyakan riwayat yang menyebutkan ungkapan Nabi SAW yang pertama, Nabi Jibril berangkat bersama aku lah, lebih banyaknya. Bukan riwayat aku berangkat bersama Jibril lah, tapi Jibril berangkat bersama aku tu banyak lagi dah. Dalam hadis Abu Zar yang terdapat dalam Sahih Bukhari tentang awal solat disebutkan, kemudian ia Jibril memegang tanganku lalu ia naik bersamaku. Yang dapat kita fahami dari hadis ini adalah Jibril merupakan pemandu jalan bagi Nabi SAW. Tentang sabda baginda SAW sehingga ia sampai ke langit dunia. Secara zahir hadis ini menunjukkan Nabi SAW masih berada di atas Buraq lagi. Masa Mi'raj tu atas Buraq lagi. Sampai baginda dinaikkan ke langit. Ini sesuai dengan ungkapan Ibn Abi Jamrah yang baru saja disebutkan tadinya. Adapun naik ke langit selain dalam riwayat di atas, iaitu selain riwayat Malik bin Sa'sa'ah, bukanlah dengan mengendarai Buraq, tetapi dengan meniti anak tangga. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Abu Sa'id dari Ibn Ishaq. Dan Bahaqi dalam Ad-Dalail. Kata Buraq ni sekat Baitul Maqdisnya. Langit ke langit itu tidak guna Buraq lah. Ini pendapat lain lah. Lafaznya adalah seperti berikut. Ketika aku berada di atas ekor binatang tunggangan seperti keldai yang disebut dengan Buraq. Para Nabi sebelumku telah menungganginya, lalu aku pun menungganginya. Kemudian Nabi bersabda. Ni dah cerita apa? Santa Claus naik usor ke apa dia. Terbang ke apa. Kait ni Buraq juga dia. Kemudian Nabi bersabda, kemudian aku dan Jibril masuk ke Baitul Maqdis. Lalu aku mendirikan solat dan kemudian aku didatangkan sebuah tangga. Riwayat lain kata tangga bukan naik Buraq dah. Buraq tu kena ikat, kena bertil lah. Bukan kena ikat, kena parking lah. Dalam riwayat Ibn Ishaq disebutkan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika aku telah selesai melakukan apa yang semestinya aku lakukan di Baitul Maqdis, sebuah tangga didatangkan. Aku tidak pernah melihat yang lebih cantik darinya. Itulah yang dilihat oleh seseorang ketika ajalnya akan datang. Sahabatku menaikkan aku di tempat itu sehingga aku sampai ke satu pintu langit dari sekian banyak pintu langitnya. Eskalator kita katanya. Dalam hadis Abu Sa'id disebutkan sehingga aku sampai ke Baitul Maqdis. Lalu aku mengikat tungganganku di tempat di mana biasanya para nabi mengikat binatang tunggangannya dah. Jadi nabi tu ikat Buraq tu. Bukan Nabi ikat Buraq, Nabi naik tangga lepas tu ke langitnya. Aku dan Jibril masuk ke dalam Baitul Maqdis masing-masing solat 2 rakaat. Dalam riwayat Abu Ubadah bin Abdullah bin Mas'ud dari bapaknya ditambahkan, kemudian aku masuk ke dalam masjid. Lalu aku mengenali para nabi yang sedang berdiri, rokok dan sujud. Kemudian solat ditunaikan lalu aku mengimami mereka. Lepas ikat Buraq ke semayalah. Dalam riwayat Yazid bin Abu Malik dari Anas, dalam waktu singkat manusia yang jumlahnya banyak berkumpul, muazzin mengumandangkan azan dan iqamah. Kami berdiri dengan membentuk barisan sambil menunggu siapa yang akan menjadi imam. Jibril merangkul tanganku dan memberdirikanku di depan tempat imam. Aku pun salat bersama mereka. Dalam hadis Ibn Mas'ud yang terdapat dalam Sahih Muslim disebutkan waktu salat pun tiba lalu aku mengimami mereka.
Telah hadis Ibn Mas'ud yang terdapat dalam Musnad Ahmad ketika Nabi sudah berada di Masjid Al-Aqsa. Baginda berdiri untuk menunaikan solat. Ternyata semua Nabi solat bersamanya. Al-Qadi Iyad berkata ada kemungkinan Nabi SAW solat bersama semua Nabi. Kemudian para Nabi yang dilihat Nabi SAW di langit, naik ke langit juga. Dan juga ada kemungkinan Nabi SAW solat bersama semua Nabi setelah baginda turun dari langit. Ada dua kemungkinan. Lepas turun ke? Ataupun turun semaya dulu. Lepas tu naik Nabi-Nabi ikut langit ke berapa baru Nabi jumpa mula Nabi di langit pula. Ada berapa pendapat lah. Ada kata Nabi semaya lepas turun dah langit dah. Ada yang mengatakan bahawa para Nabi yang bertemu dengan Nabi SAW adalah dalam bentuk ruh, kecuali Isa dan Idris saja dalam bentuk jasad. Adapun ketika ada pendapat dah. Adapun ketika solat di Baitul Maqdis ada kemungkinan hanya ruh dan juga ada kemungkinan jasad dan ruh. Menurut pendapat yang paling kuat, salat Nabi SAW dengan semua Nabi terjadi sebelum naik ke langit. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata, para ulama telah berbeza pendapat tentang perkhususan para Nabi di setiap tingkatan langit. Kerana ada yang mengatakan hikmahnya adalah memperlihatkan adanya perbezaan darjat di kalangan para Nabi. Ada yang mengatakan hikmahnya adalah ketika para Nabi diperintahkan oleh Allah SWT untuk menemui Nabi SAW, maka di antara mereka ada yang langsung mengetahui perintah itu. Dan ada yang mengetahui selepas sehingga baginda datang menyusul saja. Ada juga yang mengatakan hikmahnya adalah apa yang akan dialami oleh Nabi SAW bersama kaumnya sesuai dengan apa yang telah terjadi kepada para Nabi yang baginda temui. Dia ambil pengajaran daripada Nabi lain. Tapi Adam AS ada teguran bahawa dia juga akan keluar dari syurga ke bumi dan kelak pada Nabi SAW juga akan terjadi hijrah ke Madinah. Isyarat yang kata dia. Adam keluar ke bumi, Nabi keluar ke hijrah. Jadi kedua-duanya telah sama-sama mengalami pedih dan beratnya berpisah dan meninggalkan tanah kelahiran. Kemudian sebagai balasannya kedua-duanya akan dikembalikan ke tanah kelahirannya semula. Nabi Yahya dan Isa AS pada awal hijrah Nabi SAW akan menemui permusuhan dan tipu daya kaum Yahudi. Nabi Yahya Isa pula akan seperti tipu daya kaum Yahudi ni. Nabi Yusuf AS, Nabi SAW akan menemui perlakuan buruk dari saudara-saudaranya dari kaum Quraisy. Sebagaimana Nabi Yusuf diperlakukan oleh saudara-saudaranya dengan tidak baik. Namun kemenangan akan tetap menjadi miliknya. Sebagaimana baginda sampaikan pada kaum Quraisy, aku berkata sebagaimana saudaraku Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Surah Yusuf ayat 92. Nabi pun kata begitu. Sebagaimana Nabi Yusuf kata ke adik-adik dia. Nabi kata kepada kaum Quraisy, pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu. Memaafkan maksudnya. Nabi Idris AS menunjukkan betapa tingginya darjat Nabi SAW di sisi Allah SWT. Nabi Harun AS ke kaum Nabi SAW akan kembali mencintainya setelah sebelumnya mereka menyakitinya. Nabi Harun ni nak khianat dulu kaum dia dah. Nabi Musa AS kesabaran Nabi SAW dalam menghadapi kaumnya. Nabi SAW pernah bersabda, Musa AS telah diseksa lebih dari ini, namun dia tetap sabar. Musa ni banyak orang tak dengar kata Nabi lah Musa lah. Banyak perkara yang nak kaum dia langgar. Menyakitkan hati Nabi Musa ni. Ibn Abu Jamrah berkata, hikmah dari keberadaan Nabi Adam AS di langit pertama adalah keberadaannya sebagai Nabi dan bapa yang pertama. Dan demi mempereratkan kenabian dengan pihak bapa, Nabi Isa AS berada di langit kedua kerana dia adalah Nabi yang masanya lebih dekat dengan Nabi SAW. Selanjutnya Yusuf, kerana rupa umat Nabi SAW yang masuk ke syurga akan seperti Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Idris ada yang mengatakan kerana dia adalah orang pertama kali berperang untuk membela agama. Ada kata gitulah. Barangkali ini merupakan isyarat pada Nabi SAW diizinkan berperang sedikit masa lagi. Tetapi itu dia telah diangkat ke langit sesuai dengan firman Allah SWT, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Surah Maryam ayat 7. Ada kata martabat yang tinggi, ada kata naik langit sungguh lah. Kemudian Nabi Harun kerana kedekatannya dengan saudaranya Musa, sedangkan Musa lebih tinggi darjatnya berbandingnya. Musa lebih tinggi darjat daripada Harun lah. Kerana Musa telah diberikan kesempatan berbicara kepada Allah SWT. Kemudian Nabi Ibrahim, kerana dia adalah bapa yang terakhir dan posisi Khalil kekasih Allah SWT, mengharuskan dia berada di tempat yang lebih tinggi, sedangkan tempat Al-Habib, orang yang dicintai, lebih tinggi. Oleh kerana itu darjat Nabi SAW lebih tinggi dari Nabi Ibrahim. Habib itu lebih tinggi daripada Khalil. Khalil itu Nabi Ibrahim, Nabi itu Habib, kata gitu lah pendapat ulama. Oleh kerana itu, darjat Nabi SAW lebih tinggi dari Nabi Ibrahim sehingga baginda mencapai posisi sekadar dua berhujung besaran panah atau lebih dekat lagi. Itulah. Setakat itu saja perbincangan kita. Kita akan sambung lepas ni pula lah.
Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.